Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali pada perbincangan berkaitan dengan adillatul ahkam. Pembahagian hukum kita telah maklum, kita sampai kepada marji'ul adillah bi anwa'iha ila kitab. Kembalinya sekalian dalil-dalil itu dengan kesemua bahagiannya kembali kepada kitab. Ini satu tajuk nak memberi poin kepada perbincangan ini, bahawa pembahagian-pembahagian dalil yang kita sebut itu sebenarnya dia akan kembali kepada Al-Quran. Qulna innal adillata naw'an. Telah kita sebut bahawa dalil itu ada dua jenis, naqliyatun wa aqliyah, dalil naqli dan dalil aqli. Wa indan nadhari, dan ketika diperhatikan, najidu annal adillata syar'iyyah, kita dapati dalil syarak itu mahsuratun, terhenti dan tertentu fil kitabi was sunnah. Dalil syarak dia terhenti bagi kitab Al-Quran dan juga sunnah hadis. Li'annal adillata sabitata, kerana dalil yang sabit, ni kena jaga-jaga cetakan ni banyak ta marbutah dia, dia tidak ada titik jadi pelajar pastikan tulis dan tanda. Li'annal adillata sabitata, kerana dalil yang sabit, lan tasbut bil aqli, dia tidak akan sabit dengan akal. Wa innama sabatat bil kitabi was sunnah, hanya dalil syarak itu mesti datang daripada wahyu, mesti datang daripada Alkitab, Al-Quran dan juga sunnah. Bihima qamat adillatu sihhatil i'timadi 'alaiha, kerana dengan Al-Quran dan hadisnya tertegaknya dalil sahnya kita bergantung kepada dalil-dalil lain. Kerana apa yang mengharuskan dan membolehkan kita beriktimad kepada pelbagai jenis dalil itu, sumbernya ialah kepada Al-Quran dan hadis juga. Fayakunul kitabu was sunnatu, maka jadilah Quran dan hadis itu marji'al ahkami, jadilah dia tempat kembalinya segala hukum. Wa mustanadaha, dan sandarannya min jihatain, daripada dua segi. Pertamanya al-ula, al-jihatul ula, jihatu dalalatihima alal ahkamil juz'iyah al-far'iyyah, dari segi aspek menunjuknya Al-Quran dan juga hadis ke atas hukum-hukum juz'i yang berbentuk far'i. Manakah kita dapat ambil, kita dapat faham hukum juz'i, hukum far'i, makna hukum secara juz'i, hukum-hukum far'i itu, hukum kewajipan ini, haram ini, sunat ini, itu dapat diambil daripada mana? Hanya sahaja daripada Quran dan hadis. Ka ahkamiz zakah, seperti hukum zakat, wal buyu', jual beli, wal uqubat, dan juga bentuk seksaan-seksaan hukuman, wa nahwiha, dan seumpamanya. Itu satu segi. Jadi segala hukum-hukum itu dia mesti datang daripada wahyu, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Al-thaniyah ay al-jihatu thaniyatu, aspek yang kedua, dalalatuhuma alal qawaidi wal usul, menunjukkan Al-Quran dan hadis ini kepada kaedah-kaedah dan asal usul-usul, asas-asas allati tastanidu ilaihal ahkamul juz'iyatul far'iyyah, yang bersandar kepada kaedah dan usul itu oleh hukum juz'i. Okey. Di samping Al-Quran dan hadis ini, dia mengandungi hukum juz'i, hukum secara terperinci bagi setiap perkara-perkara. Dia juga menunjukkan kepada kaedah dan asas, yang mana hukum-hukum far'i juz'i itu bersandarkan kepada kaedah dan usul tersebut. Jadi bukan saja dia mengandungi al-ahkam al-juz'iyah, dia juga mengandungi qawaid dan usul, yang mana di atas kaedah dan usul itulah bersandarnya hukum-hukum juz'i yang far'i itu. Kadalalatihima, seperti menunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, ala annal ijma'a hujjatun, bahawa ijma' itu ialah hujjah. Daripada mana kita dapat tahu bahawa ijma' itu hujjah? Daripada Quran dan hadis. Quran dan juga hadis. Wa aslun lil ahkam, dan sumber kepada hukum. Wa kadzal qiyas, begitu juga qiyas. Wa syar'u man qablana, syariat umat yang terdahulu. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya. Thumma inna marji'as sunnati, kemudian kalau kita perhatikan pula kepada as-sunnah, kepada hadis, marji'as sunnah,
asal kembalinya sunnah itu dia akan kembali kepada Alkitab, kepada Quran. Wa dzalika min wajhain, dan itu berlaku daripada dua cara. Bagaimana kita kata hadis ini kembali kepada Al-Quran juga. Pertama, wajah pertama, innal amala bisunnah, beramal dengan sunnah itu, wal i'timada 'alaiha, dan berpegang di atas sunnah itu, wastimbatal ahkam minha, dan mengistimbatkan hukum daripada sunnah itu, innama dalla 'ala dzalikal Quran. Siapa yang menunjukkan kita mesti beramal dengan sunnah, kita mesti berpegang dengan sunnah, kita kena istimbat dengan sunnah ini, menunjuk atasnya oleh Al-Quran juga. Al-Quran juga yang menunjukkan bahawa sunnah itu dijadikan sebagai pegangan. Kita mesti beramal. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan orang-orang yang memerintah di kalangan kamu. Wa qaluhu ta'ala fi mawadhi'a katsiratin, dan firman Allah Ta'ala pada banyak tempat, ati'u Allah wa Rasul, ta'ala Allah dan Rasul. Wa takraruhu, berulang-ulangnya arahan mentaati Rasul ni, yadullu ala umumi ta'atihi, menunjukkan atas keumuman kita mesti taat Rasul. Sawa'un kana ma ata bihi mimma fil kitab, sama ada apa yang dibawa datang oleh Nabi dan Rasul itu daripada apa yang ada dalam Al-Quran, au mimma laisa fi, ataupun yang tidak ada dalam Quran, iaitu daripada sunnah, tak ada dalam Quran tapi ada dalam sunnah. Ila nususin ukhra, begitu juga ada nas-nas lain, tufidu hadzal makna, yang memberikan makna ini. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Wa qalu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berjaga-jagalah orang yang menyalahi arahan Nabi, bahawa mengenainya fitnah ataupun akan kena kepadanya azab yang pedih. Itu aspek yang pertama. Sunnah ini dia kembali kepada hadis. Yang kedua, inna sunnata innama ja'at li bayanil kitabil karim. Sunnah itu, hadis itu datang tujuan untuk menerangkan Al-Quran, wa syarhi ma'anihi, dan mensyarahkan maknanya. Bidalili qawli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau az-zikra. Zikra ini ditafsirkan oleh ulama dengan sunnah. Supaya apa? Kami turunkan kepada kamu zikir, yakni sunnah itu, supaya kamu menerangkan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang Tuhan turunkan kepada mereka. Jadi ma nuzila ilaihim sini kena kepada Al-Quran. Jadi Tuhan menurunkan juga kepada Nabi ini apa? Turunkan juga as-sunnah. Sunnah ini, zikir dengan makna sunnah. Sunnah ini tujuan untuk Nabi terang kepada manusia apa yang diturunkan dalam Quran. Wa qala ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Wat tabligh, dan menyampaikan ni yashmalu tablighal kitab, termasuklah menyampaikan Alkitab, wa bayana ma'ani, dan menerangkan makna bagi kitab. Maka fasunnatu bayanun lil kitab, sunnah itu ialah penerangan kepada Quran. Wa syarihuhu li ma'anihi, dan mensyarahkan kepada Quran bagi maknanya. Wa mufassilatun, mufassilatun, dia mufassilah, mufassilatun, menghuraikan, li mujmalihi, bagi yang ringkas-ringkas, yang tidak jelas. Dia akan jelaskan, dia akan tafsirkan, detailkan apa yang umum. Kama sayati tawdihu dhalika fi bahsi sunnah, sebagaimana akan datang perbincangan keterangan itu pada perbahasan sunnah. Wa ala hadha, maka atas ini, fa kitabullah ta'ala, maka kitab Allah itu Al-Quran, huwa aslul usul, kita boleh anggap dia sebagai asal kepada sekalian asal, dalil kepada sekalian dalil, asas kepada sekalian asas. Wa masdarul masadid, sumber kepada segala sumber-sumber. Wa marji'ul adillati jami'an, dan tempat kembalinya kepada sekalian dalil kesemuanya. Jadi Quran juga kembali, ya. Kemudian seterusnya, tartibul adillah. Okey, susunan dalil itu, keutamaan dalil. Apakah susunannya?
Zakarnal adillata al-muttafaqa 'alaiha, telah kami sebut dalil-dalil yang disepakati, wal mukhtalafa fiha, dan dalil yang berlaku khilaf. Wa qulna innal kitaba huwa ma ruji'ul adillah, dan kami sebut bahawa kitab itu ialah sumber asas kepada segala dalil sekaliannya. Wa masdarul masadik, sumber kepada segala yang sumber-sumber. Faminal badihi, maka daripada perkara yang tidak badihi ini makna secara secara mudahnya, badihi ini makna secara tak perlu fikir, maka secara langsungnya, secara mudahnya, ayyakuna muqaddaman, tentulah Quran itu muqaddaman, didahulukan, alaiha, di atas dalil-dalil lain. Bila begitu, tentulah Quran itu duduk pada tempat pertama, didahulukan di atas dalil lain, fi rujuk, pada kembalikan ilaiha. Kita nak kembali pada apa? Mesti rujuk Quran dulu. Inda iradati ma'rifatil hukmi syar'i, ketika nak mengetahui hukum syarak. Fa idza lam yujad al hukmu fi, jika tidak didapati hukum dalam Quran, wajib ruju'u ila sunnah, maka wajib kita kembali kepada sunnah hadis Nabi. Lianna sunnata, kerana sunnah itu mubayyinatun, dia menerangkan, mubayyinatun lil kitabi, menerangkan bagi kitab, wa syarihatun lima'anihi, dan mensyarahkan maknanya. Fakana minal badihi, maka daripada perkara yang sudah pastinya, ar-ruju'u ilaiha, mesti kita kena kembali kepada sunnah, inda adami wujudil hukmi fil kitab, ketika ketiadaan hukum pada kitab. Fa idza lam yujadil hukmu fis sunnah, jika tidak didapati hukum dalam sunnah, lazima ruju'u ilal ijma', maka mesti kita kena kembali kepada ijma'. Kenapa? Lianna mustanadal ijma', kerana sandaran ijma' itu nassun minal kitabi awis sunnah, ialah nas daripada Al-Quran atau hadis. Fa idza lam yakun ijma'un fil mas'alah, kalaulah tidak ada pula ijma' dalam masalah hukum tersebut, wajib ruju'u ilal qiyas, mesti kita kena kembali kepada qiyas. Fatartibul adillati fir ruju' ilaiha, maka susunan dalil pada kita nak mengembalikan penelitian kepadanya, wastimbatil ahkam, dan pada mengistimbatkan hukum, minha, daripada dalil itu, yakunu ala hadzal nahwi, ialah dengan susunan berikut. Apa dia? Pertama al-kitab, Quran yang pertama, thumma sunnatu, kemudian al-hadis, kemudian al-ijma', thumma al-qiyas. Wa ala hadza, di atas inilah, ittafaqa jumhurul fuqaha, telah sepakat jumhur ulama fuqaha, al-qailina bihujjiyatil ijma'i wal qiyas, yang berpandangan dengan penghujahan ijma' dan qiyas. Tolaklah pandangan An-Nazam dan juga Syiah Ja'fariyah dan Zahiriyah tu kita tolaklah. Jadi berdasarkan itu, susunan itu ada 4. Wa'tibaruhuma, dan ala hadza ittafaqa ala i'tibarihima, dan mengiktibarkan kedua-duanya. Mana tadi? Mana i'tibar? Jumhur fuqaha juga mengiktibarkan al-qiyas dan juga al-ijma' ini masdaraini lil ahkami syar'iyyah, dua sumber bagi hukum syarak, bil idafati, ditambah kepada al-Quran dan sunnah. Tambahan daripada Quran dan sunnah dimasukkan juga ijma' dan qiyas. Faqad adalla ala tartib alladhi dhahaba ilaihi jumhur. Faqad yadullu, ataupun faqad dallal, ni tak jelas ni. Faqad dalla wa qad dalla, dan telah menunjukkan, ala tartib, telah menunjukkan atas susunan, alladhi dhahaba ilaihi jumhur, yang berpandangan kepadanya jumhur ini. Apa yang menunjukkan atas tu? Atharun kathiratun, banyak daripada asar-asar, hadis-hadis dan juga cerita-cerita yang mana diriwayatkan. Minha, antaranya, apa dalil bagi susunan ini? Banyak dalil. Antaranya ini. Pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'adz, indama arsalahu ila Yaman, ketika Nabi nak hantar Mu'adz ke Yaman, kaifa taqdi idza arada laka qada'un, bagaimana kamu nak menghukum jika datang kepada kamu qada', satu kes. Bagaimana kamu nak hukum idza datang kepada aradalaka qada'un, datang kepada engkau, mendatangi akan engkau oleh qada', oleh kes ataupun oleh satu-satu
masalah. Bagaimana kamu menghukum? Qala aqdi bi kitabillah. Aku akan berhukum dengan Al-Quran. Qala fa in lam tajid, kalau tidak kamu dapati, qala aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan berhukum berdasarkan sunnah Rasulullah. Qala fa in lam tajid, kalau tidak ada fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, qala ajtahid ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pandanganku, wala alu, dan aku tidak berpaling, tidak akan cenderung kepada menyeleweng daripada itu. Bila Nabi dengar bagaimana kefahaman Sayyidina Muaz ini, bahawa dia mengatakan mula-mula dia akan tengok Quran dulu, tak ada dalam Quran dia tengok hadis, kalau tidak barulah dia ijtihad. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi, Nabi menepuk di atas dada Sayyidina Muaz. Nabi pun tepuk atas dada Sayyidina Muaz, wa qala alhamdulillahillazi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan bagi Rasulullah. Siapa Sayyidina Muaz ni? Utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada Sayyidina Muaz, utusan Rasulullah. Lima yurdi Rasulullah, kepada perkara yang meredai Nabi, perkara yang menyebabkan Nabi redha. Wa wajhud dalalati, apakah wajah dalalah, apakah wajah kefahaman daripada hadis ini? Bihadzal hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarrahu, Nabi mengikrar, Nabi mengakui Sayyidina Muaz alal ijtihad bir ra'yi, atas ijtihad dengan pandangan itu. Idza lam yajidil hukma, jika dia tidak mendapati hukum dalam Quran dan juga hadis. Wa mal qiyasu, dan qiyas itu tidak lainlah illa darbun min durubil ijtihadi bir ra'yi, tidak adalah qiyas itu kecuali satu bentuk daripada bentuk ijtihad dengan pandangan. Okay. Yang kedua, An Maimun bin Mahran, daripada Maimun ibnu Mahran, qala kana Abu Bakr bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, idza warada alaihi khusumu, apabila datang kepadanya khusum, orang yang berbalah bertelingkah, nazara fi kitabillah, dia akan melihat ke dalam Al-Quran dulu untuk hukum tu. Fa in wajada fihi ma yaqdi bihi, jika dia mendapati dalam Quran apa yang dia dapat hukum dengannya, qadha bihi, dia akan menghukumkan dengannya. Wa illam yajid fi kitabillah, jika tidak ada dalam Al-Quran, nazara fi sunnati Rasulillah, dia akan lihat pada sunnah Nabi. Fa in wajada fiha ma yaqdi bihi, jika didapati dalam sunnah apa yang dapat dihukum dengannya, qadha bihi, dia akan tunaikan, akan laksanakan dengan itu. Fa in a'yahu dzal, jika melemahkannya demikian itu. A'ya ni makna tak ada, melemahkan Sayyidina Abu Bakar, tak ada, tak jumpa dalam Quran dengan dalam hadis. Fa in a'yahu dzalika, jika melemahkannya oleh demikian itu, jama'a ru'asa'an nas, dia akan himpunkan pemuka-pemuka kaum. Siapa pemuka kaum ni? Makna sahabat-sahabat besar ni. Sahabat, ulama-ulama sahabat, ru'asa, rais, kepala-kepala masyarakat, yakni sahabat-sahabat besar ni, Sayyidina Abu Bakar akan himpunkan dan buat musyarat. Fastasyarahum, dan dia akan musyarat dengan mereka, bertanya pada mereka. Fa idza ijtama'a ra'yuhum 'ala syai', jika pandangan mereka bersepakat, berhimpun atas satu perkara, qadha bihi, maka dia akan menghukum dengannya. Wa kana Umar bin Khattab yaf'alu dzalika, dan Sayyidina Umar bin Khattab pun buat demikian. Pada zaman awal Islam mudah untuk menghimpunkan para sahabat dan berlaku ijtihad. Qala Umar bin Khattab, yang ketiga berkata Sayyidina Umar bin Khattab, li Syuraih qadihi fil Kufah, kepada Syuraih. Syuraih ni qadi Sayyidina Umar di Kufah. Iqdi bi kitabillah, hendaklah kamu menunaikan hukum berdasarkan Al-Quran. Fa illam tajid, jika tidak didapati, fa bi qada'i Rasulillah, tengok bagaimana Nabi hukum, ai sunnatihi, iaitu dalam sunnahnya. Fa illam tajid faqdi bimastabana laka, jika tidak dapati maka qadalah, laksanakan, putuskan hukuman, bimastabana laka, dengan apa yang nyata, istabana laka, apa yang nyata bagi kamu, min a'immatil muhtadi, daripada para imam-imam yang mendapat hidayah. Fa illam tajid, kalau kamu tak dapati, fashtahid ra'yak, hendaklah kamu ijtihad akan pandangan kamu, wastashar ahlal ilmi, wastashar, dan bermusyaratlah, tanyalah ahlal ilmi wassalah, ahli ilmu dan ahli orang soleh. Wa mithlu hadza kana yaqulu Abdullah bin Mas'ud, dan seumpama ini berkata Abdullah bin Mas'ud juga.
Jadi itu dalil yang menunjukkan bahawa susunan bagi adillah syarak itu sebagaimana yang kita sebut, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akan masuk lepas ini perbincangan tentang dalil yang pertama, itu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi